padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang aku sebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni di Lahazon. Lahazon terbaik. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi bagi penonton yang menonton di Facebook dan juga di YouTube. Okey, so pagi ni saya seperti biasa, saya akan kongsikan sesi bersama ibu bapa dan juga pelajar, iaitu tips mengenai subjek sains. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, boleh komen dulu clear ke suara, video okey ke tak? Kalau ada yang tak okey ke ataupun suara macam robot ke, boleh bagi tahu dekat komen. Okay, so hari ni kita live di Facebook Lahazon dan juga di YouTube Ibu Bapa Bijak Fikir. Okay, bagi yang menonton di YouTube, iaitu di TV Lahazon Education. Alright, bagi yang menonton di YouTube ataupun di Facebook, boleh komen dulu clear ke, tak clear ke, right? So that saya boleh betulkan apa yang patut. Okay, ni pagi-pagi kan, hari ni dah hujung minggu, tak ada apa-apa. So apa kata join live kali ni, and bagi bapa yang ada anak ataupun anak saudara ke, jiran ke, boleh share video ni. Semoga ianya bermanfaat. Okay, apa yang saya nak kongsikan hari ini ialah berkenaan subjek sains mengenai jenis soalan tahap penguasaan 3. Alright, sebelum ni saya dah pun terangkan untuk soalan tahap penguasaan 1 dan 2. Bagi yang terlepas boleh pergi ke YouTube channel Lahazon dan juga di Facebook Lahazon. Okey, untuk menonton semula. Alright, kita ada komen. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kalau clear, kalau okey, then saya akan teruskan sesi pagi ni. Semoga yang menonton ni dapat something. Okay? Alright, so ibu bapa nak tahu macam mana nak score subjek sains ni, kena tahu dulu jenis-jenis soalan dan apakah tahap penguasaan dan di manakah level tahap penguasaan anak-anak perempuan. Okay, ini saya share secara beberapa topik, okay, tak semua. So tak boleh kata, kalau contoh ada topik yang pelajar hanya capai tahap 1 dan 2. Okey, ada topik juga pelajar dia boleh sampai tahap penguasaan yang lebih tinggi. Jadi tak boleh kata dia tahap penguasaan ni keseluruhannya, tak boleh. No. Alright, it depend on what topik yang dia orang belajar. Okay, so ada topik yang susah and pelajar akan lebih susah untuk capai ke tahap yang lebih tinggi.
ada topik yang mudah, so pelajar ada tahap penguasaan dia lebih tinggi. Jadi kat sini saya share supaya bapa tahu topik mana yang perlu ditekankan lagi, topik mana yang kena ambil perhatian dengan lebih serius. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Masya-Allah bangun pagi Alright. So, tanpa kita buang masa lagi sebab hari ni kita hanya ada 45 minit sahaja. Jadi saya akan share dulu perkongsian saya hari ini. Alright. Okey, boleh nampak skrin kat dekat skrin tuan-puan. Okey, sekarang saya sedang share slide saya iaitu ni muka pertama kalau clear, and saya akan pergi yang seterusnya. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sesi live ini diadakan setiap pagi pukul 11.30 hingga 12 suku. Okey, hari Minggu dan juga hari hujung minggu. Alright, so sempena work from home, PKP pun belum dibuka lagi. Jadi bolehlah luangkan masa sedikit supaya bila ada anak tanya, ini soalan ni macam mana? So ibu bapa dah tahu, dah aware dah macam mana apa nak buat dengan soalan-soalan anak-anak sepanjang PDPR. Sebab saya yakin sepanjang PDPR ni banyak kerja sekolah yang kena siapkan, and ada soalan yang mungkin kita tak aware ataupun kita tak tahu macam mana nak tolong, nak bantu. So dekat sini saya sharekan, semoga kali ini dapat bantu ibu bapa di luar sana untuk membantu pelajar-pelajar supaya walaupun tempoh PKP tidak ketinggalan, tidak tercicir dengan apa-apa subjek. Okay, so hari ini saya kongsikan untuk subjek sains. Alright, so sekarang kita kena tahu dulu tahap penguasaan 3 ni macam mana, ataupun kita panggil TP3. Okay, alright, sebelum ni saya terangkan tahap penguasaan 1 dan 2 lebih kepada ingat dan faham. Okay, ingat dan faham. Dia takkan tanya soalan lebihan, dia tanya labelkan, okay, berikan maksud, berikan nyatakan benar atau palsu. Okey, itu antara soalan-soalan yang berkaitan dengan tahap penguasaan 1 dan 2. Okey, untuk sekolah menengah, soalan macam ini selalunya ditanya dalam bahagian B. Okey, bahagian B. So untuk P3 lah, sekolah menengah rendah. Alright. So sekarang kita nak tengok tahap penguasaan 3 ni macam mana pula. Alright, tahap penguasaan 3 ni lebih kepada dia boleh mengaplikasikan pengetahuan yang dia faham, dia tahu tadi tu, yang dia faham, dia ingat. And tahap penguasaan 3 ni dia boleh aplikasikan mengenai sesuatu topik untuk melakukan tugasan mudah. Okey, mungkin berikan contoh and tentukan benar atau tentukan yang manakah yang terbaik. Okey, membuat pilihan. So itu lebih kepada soalan jenis aplikasi. Okey, aplikasi ni dia kemahiran berfikir aras tinggi dan mungkin juga mungkin juga jadi soalan aras sederhana. Okey, tapi dia bukan aras rendah. Right? So dekat sini pelajar kena put effort sikitlah untuk kuasai bahagian ni. Okey. So selalunya soalan aplikasi ni pelajar akan start bila dia labelkan K-byte. Jadi pelajar akan macam tak ada jawab lah, bagi soalan lain lah. Kalau 1 markah tu mungkin okey, tapi kalau 3 markah macam mana? Okay, so aplikasi ni dia kena relatekan dengan apa yang dia belajar, and dia boleh datangkan, dia boleh relatekan dengan soalan tu. Okay, so macam mana nak tahu, nak kuasai bahagian ni? So nak tak nak pelajar kena buat bacaan, okay, buat revision, and revision itu mestilah diikuti dengan soalan latihan. Okay, dan selalunya buku latihan dia akan bagi tahu ini tahap penguasaan berapa. Okey, dia akan labelkanlah TP berapa, TP berapa. So that kita tahu untuk certain topik ni kita sampai tahap mana. Okey, so kita senang boleh monitor lah. Tuan-tuan dan puan-puan pun boleh monitor dekat mana penguasaan anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, mungkin ada juga yang TP1 dan TP2 pun tak lepas. Sebab apa? Tak ingat. Tak ingat, dia boleh faham tapi dia tak ingat. Susah juga kan? Okay, so macam mana pun bila kelas tu berlangsung, kena fokus, tak faham tanya. Okay, boleh tanya dan teruskan dengan buat latihan. Alright, so untuk soalan ni TP3 mengaplikasikan pengetahuan mengenai sesuatu topik untuk melakukan tugasan mudah. Alright, ini saya kongsikan contoh kata kunci ataupun kata kerja, jenis soalan yang ditanya yang menunjukkan soalan ni TP3. Okay,
Tak semualah saya datangkan, saya beberapa. Alright? So antaranya dia suruh terangkan. Terangkan dengan lebih lanjut. Kenapa? Yang dia bagi situasi, terangkan. Terangkan kenapa macam gini. Okay? So sini pelajar kena relatekan dengan apa yang dia belajar. Bukan datangkan benda baru. Okay? Kalau datangkan benda baru ni lebih kena mencipta kan. Yang ini aplikasi ni dia hanya relatekan dengan apa yang dia belajar based on situasi yang diberikan. Okay? Dan selalunya soalan aplikasi ni dia berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Okay, ada pelajar dengan terkejut ada pelajar dia tak boleh dah TP1 dan TP2 tapi dia suka soalan TP3 ni. Sebab apa? Sebab dia ni jenis orang yang kalau berkaitan dengan real life ni dia memang suka. Okay, so dia lebih rela jawab soalan K4 daripada soalan yang berkaitan dengan fakta kan. Okay, tapi tak bolehlah macam itu. Kena selarilah. Kan rugi kan, sebab soalan TP1, TP2 ni senang. Okay. So ini antara kata kunci atau kata kerja sebelum bagi soalan TP3. Okay, terangkan, wajarkan. So wajarkan dia suruh huraikan lah, wajarkan tindakan tu benar ke, wajar ke tak wajar. Lepas tu bagi reason. Okay. And lepas tu pilih. Dia bagi 2 situasi, buat pilihan. Pelajar kena pilih dan berikan ulasan. Pilih contoh dia bagi A dengan B. So buat pilihan yang manakah yang terbaik and dia pilih A. So pilih A, kenapa? Selalunya soalan macam gini mungkin 2 ke 3 markah soalan jawapan markahnya. Okey, kemudian cadangkan. Okey, dia bagi situasi ataupun dia cadangkan soalan contoh macam ni cadangkan bagaimanakah cara untuk membuat baju tu lebih cepat kering walaupun hari hujan. Macam mana? Okay, so dekat sini pelajar kena aplikasikan balik apa yang dia belajar. Alright? Kemudian apakah, so soalan ni general lah, apakah ni maksudnya dia lebih kepada soalan dia nak kita keluarkan. Okay, keluarkan apa yang patut kita lakukan berdasarkan situasi. Okay, untuk soalan aplikasi ni lebih kepada situasi yang diberikan. So dekat sini dia akan relate kepada kehidupan seharian kita. Alright. So next, ini adalah contoh soalan aplikasi bahagian objektif. Okey, tengok soalan ni nampak ke? Kalau tak nampak boleh bagi tahu. Okey, saya macam tu tak suka soalan fakta. Ya, okey, see, saya nampak kan. So ada orang tak suka soalan fakta. Letak bawah angin kipas. Macam mana tu? Alright, tak suka soalan fakta. Sebab soalan fakta ni banyak benda nak kena ingat. Jadi dia suka soalan macam gitu kan. Jadi saya terangkan sini, memang ada pelajar yang tak boleh. Dia macam, kena ingat ni mana boleh ingat. Tak suka baca pula kan. Tapi tak boleh lah. So kalau macam ini, apa boleh buat? Buat soalan. Okay, sambil saya buat soalan tu at least ada aktiviti. Dan selalunya pelajar macam gini, dia jenis tak boleh duduk diam. Okay, tak boleh duduk membaca je. Kan bagi dia membaca ni, ya Allah, stres betul. Mengantuk lah apalah. So kena selang-selikan baca dengan buat soalan. Tapi pastikan dalam keadaan yang selesa lah. Ada orang suka dengar lagu, ada orang dia tak suka dengar lagu tapi dia suka gerak-gerak ke. Up to you, okay? Itu masing-masing. Alright, so soalan yang ni ditanya, ini soalan rendah ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak nampak boleh besarkan skrin, alright? Besarkan skrin boleh zoom. Kalau dekat YouTube tu boleh zoom kan. Okay? So dekat sini antara soalan dia tanya, Puan Anis mendapati anak lelakinya sering tergelincir dalam bilik air. So dekat sini dia bagi situasi. Right? So apakah antara berikut yang manakah cara terbaik untuk mengelakkan kejadian ini? So dia bagi pilihan and kita kena buat pilihan yang manakah cara terbaik. Okay, so mungkin sini ada cara yang mungkin hampir-hampir nak betul. Tapi pelajar kena pilih cara yang terbaik, yang memang praktikal. Saya praktikal. So penonton boleh jawablah soalan ni. Okay, boleh jawab dekat YouTube ke, dekat Facebook ke. Nanti saya akan naikkan jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Apakah ni? Dia kata cara terbaik untuk elakkan anak dia tergelincir. Okay, untuk elakkan anak tergelincir dalam bilik air. So cara pertama dia kata letakkan. Okay, cara pertama ialah letakkan tuala dalam pintu di hadapan pintu bilik air. Okay, dia kata
dekat sini dia cakap cara terbaik untuk anak dia ni elak tergelincir. Kalau letak tuala dalam depan pintu bilik air, okey, kat luar kan. Sekarang ni line saya lag kot sebab tak clear gambar. Oh, ya ke? Okey, kalau kat sini rasanya okey je, tapi boleh besarkan, okey, besarkan phone, boleh tusukkan akan nampaklah gambar dia. Alright? Tak clear sangat Okey, tak apa. Saya akan baca dia punya jawapan dia. Pilihan jawapan dia yang pertama, letakkan tuala di hadapan pintu bilik air. Okey. Yang B tu pula, pasangkan jubin pada lantai bilik air. Jubin ni kalau tak tahu tu macam mozaik lah, macam lantai kan ada mozaik kan. Okey. Lepas tu letak pula alas anti gelincir atas lantai bilik air. Okey. And D, pakai slipper dalam bilik air. Okey. So, ni antara cara-cara yang kita gunakan dalam bilik air sebenarnya. Alright? Tapi cara pertama memang tak boleh. Sebab apa? Letakkan tuala di hadapan. Dia nak dalam bilik air. Kan? So, tak praktikal lah. Kalau letak dalam bilik air pun dia akan basah. So, lama-lama budak tu akan tergelincir juga. Alright? So, okay. Kita ada jawapan daripada ni, iaitu C kot. C Alright. Tengok Lepas tu, pasangkan jubin. Okay, pasangkan jubin ni pun, bila dia ada air, so air tu boleh menyebabkan kadar apa kata saya lupa dah apa dia punya tu geseran. Okey, daya geseran. Ya, daya geseran dia akan berkurang. So sama je. Alright. So yang C ni letakkan anti gelincir. Okey, rasanya inilah yang paling tepat, itu letakkan anti gelincir. Kalau tak anti gelincir ni ada air ke, ada apa ke, dia still lagi boleh orang kata apa, safety untuk budak tersebut, budak lelaki dia tu. Alright? So, jom kita tengok apa jawapan dia. Okay, jawapan dia yes, letakkan anti gelincir. Okay, alas anti gelincir, anti slip lah, anti slip mat on the bathroom floor. Okay, yang ketiga, ni masih lagi soalan yang berkaitan dengan daya geseran. Geseran maksudnya bagi nak kurangkan geseran, nak tambah geseran. Okay, so yang 8 ni menunjukkan pemukul baseball Amir menghadapi masalah. Okay, sebab apa? Bila dia pegang je, dia terlucut daripada tangan dia ataupun terlepas daripada pegangan sebab terlalu licin. Jadi bagaimanakah Amir boleh mengatasi masalah ni? Alright, A dikata ukir beberapa alur halus pada pemegang pemukul itu. Yang B pula sapu lilin. Okey, seperti kita tahu lilin ni licin. Alright, kalau sapu pun dia akan menyebabkan lagi lah pegangan kita tu jadi licin lagi, bertambah licin. And C pula balut dengan plastik. Mungkin? Alright. D pula sapu tapak tangan dengan bedak talkum. Okay, sapu tapak tangan ni dia mengurangkan daya geseran. Jadi tak boleh lagi nak pakai. So kita tengok antara A dengan C, yang manakah lebih praktikal. Okay. So kalau tak plastik muka air rata, dia sama juga akan licin juga. Jadi cara yang tepat dia ialah yang tepat dia apa Okey, so dekat sini yang paling terbaik ialah dengan dengan membuat ukiran beberapa alur. Okey, ukiran beberapa alur pada pemegang pemukul itu. Okey, sebab apa? Ukiran halus ni dia boleh mengurangkan daya geseran macam corak. Okey, yang ni kalau orang belajar corak di bawah tapak kasut. Kenapa kena ada corak? Okey, sebab corak tu yang menambahkan daya geseran. So mengelakkan dia tergelincir. Lepas tu, contoh lagi tayar kereta dan juga tayar motor. Okey, dia ada beberapa ukiran yang menyebabkan boleh mengurangkan licin tu ataupun meningkatkan daya geseran tayar dengan jalan raya. Okey? So soalan ni dia sama je, cuma dia bagi situasi yang lain. Jadi kat sini pelajar kena relatekan dua situasi yang berbeza tapi konsep yang sama. Okey, soalan ni. Ini kita pergi soalan sekolah menengah. Yang ni rasanya clear kan? Okey? Clear tak yang ni? Alright. So, untuk soalan ini dia kata, bagaimanakah badan mengawal atur suhu badan ketika cuaca panas? Okey, ini untuk soalan sekolah menengah actually. Right, untuk form 1 yang mana kita belajar homeostasis. Okey, homeostasis ni dia mengawal atur suhu dan juga kandungan air dalam badan apabila suhu luaran, suhu persekitaran bertambah atau berkurang. So waktu sejuk apa yang berlaku, waktu panas apa yang berlaku.
And dekat sini pelajar kena fokus betul-betul. Dia tanya ialah mengawal atur suhu badan. Okay? Jangan confuse dengan kandungan air dalam badan. Dia dua kandungan air dengan suhu. Okay? So dekat sini dia bagi tahu suhu badan apabila cuaca panas. Selalunya, okay, untuk soalan ni, kita dia memang sangat relate dengan kehidupan kita. Sebab saya percaya semua daripada kita ni pernah berada dalam cuaca yang panas. Okay, pernah bersukan, pernah duduk tengah panas, tunggu apa-apa je lah kan. Okay, pernah merentas desa. So kita memang akan hadapi situasi ni. Okay, so bila kita panas, alright, suhu kita macam mana? Apa yang badan kita buat untuk kawal bila kita suhu panas? Okay, kita ada jawapan daripada Facebook yang ni mungkin daripada grup, okay, grup. So dia jawab B, okay, dengan berpeluh. Berpeluh, kan, kalau fikir logik, iyalah kalau panas memang berpeluh. Tapi tak tahu tahu tak kenapa kita berpeluh? Kenapa berpeluh agak-agak? Okay, sebab apa? Okay, jom tengok jawapan dia. Ada yang kata dengan menghasilkan banyak air kencing. Ini sangat bertentangan sebab apa bila kita panas, okay, walaupun ni suhu dia nak suhu tapi dia bagi tahu masalah air kan. So cepat-cepat pangkah yang A tu. Sebab dia tanya mengawal atur suhu, bukan air. Alright. And yang B tu pula dengan berpeluh mungkin. C dengan menghasilkan angin. Wow. Badan kita boleh hasilkan angin guys. Okay, ini lain macam Lain macam bila jawapan dia. So of course lah itu pun tak betul. Okay, kemudian D dengan menegakkan bulu roma. Waktu sejuk waktu panas bulu roma kita tegak ke? Okay, tidak kan, waktu panas bulu roma kita ni akan condong. Okay, condong. Alright, so saya akan tengok jawapan dia, saya akan tunjukkan jawapan dia. Apakah the answer? Okay, yes, jawapan dia ialah B dengan berpeluh. Okay, sebab berpeluh ni boleh bila dia peluh tu tersejat boleh menurunkan suhu badan. And kenapa D ni salah? Okay, bila kita panas, bulu roma kita tak akan tegak. Bulu roma tu dia akan condong untuk mengelakkan, okay, untuk mengelakkan haba tu terperangkap. Okay, so dia tak nak dah perangkap haba sebab waktu ni kita dah panas. Jadi kalau haba tu bertambah boleh kena stroke haba mungkin. Okay, so waktu panas kita akan berpeluh. Ni semua ni pernah berlaku. Okay, so saya rasa soalan ini pelajar takkan ada masalah. Alright, takkan ada masalah sebab pilihan jawapan dia nampak sangat dia punya perbezaan yang ketara kan. Waktu panas takkan menghasilkan air kencing banyak pula. So waktu panas ni kita banyak berpeluh. Jadi air kencing yang keluar tu sikit. Right, so sini hubungan antara pengawaturan suhu dengan air. Alright, so cuma soalan ni dia fokus kepada mengawal atur suhu badan. Okay, alright, kita pergi pula soalan yang seterusnya. Bagaimanakah siput babi mengawal atur suhu badan ketika cuaca panas? Okay, alright, hilang pula Sekejap. Okay guys, so minta maaf tadi. Okay, maaf ya tadi ni pula. Okay, so sekarang nampak kat sini ditanya mengapakah, okay, bagaimanakah siput babi mengawal atur suhu badan? Tadi manusia. Okay, bila panas kita akan berpeluh, betul? Okay, sekarang ni kalau siput pula, haiwan pula, macam mana kita nak aplikasikan? Haiwan ni macam mana pula? Dia berpeluh ke? Okay, siput ni berpeluh ke tak untuk menyejukkan badan dia? So kat sini ada pilihan jawapan, menguncupkan badannya ke dalam cengkerang, masuk dalam cengkerang. Kalau masuk dalam cengkerang boleh menyebabkan dia pun terperangkap dalam tu kan. Okay, bukan terperangkap apa, maksudnya dia haba daripada luar pun akan menyebabkan dia lagi berkuap dalam tu. Okay, so yang B pula menghasilkan bendalih dan mencari tempat yang lembap. Mungkin so kalau pernah tengok siput ni dia tak pernah dalam keadaan kering. Okay, kalau siput ni kalau pernah tengok tak pernah dalam keadaan yang kering, selalunya ada je kan dia punya badan tu akan jadi dalam lembap lah. So kita tengok dulu pilihan jawapan lain menutup spirakel antara dua gerakan pernafasan.
Okay, yang ni pelajar pun boleh tengok kan. Okay, melekat di celah batu sepanjang hari. Wah, adakah batu tu boleh menghasilkan suhu yang bagus kat dia? Okay, sekarang jom kita tengok apakah pilihan jawapan dia. Alright, soalan ni kita kena tahu macam mana nak kawal suhu kita bila dalam cuaca panas. Okay, dalam cuaca panas ni, tu salah pula. Dalam cuaca panas, alright, kita akan, kalau manusia dia menghasilkan peluh, okey, supaya suhu badan tu akan diturunkan. So kalau siput, kalau haiwan pula macam mana? Okey, jawapan dia yang paling tepat ialah dengan menghasilkan bernalih dan mencari tempat yang lembap. So kalau pernah tengok, siput ni memang tak pernah dalam keadaan yang kering. Okey, dia akan mengeluarkan bernalih dia tu menggantikan macam manusia kita keluarkan peluh kan. Kalau dia hasilkan bernalih dan cari tempat yang lembap. Kalau perasan waktu panas ni dia takkan duduk tengah-tengah panas tu kan. Dia akan cari tempat-tempat terselindung. Okey, tertelur pokok ke. Alright. Yang penting benda tu boleh membantu dia untuk menurunkan suhu badan. Okey. Dan ini berlaku, dia tak akan maksudnya kita masih, kalau dekat sini, okey, ini ialah haiwan, dia automatik, okey. Bila panas je dia akan hasilkan bernalih. Macam kita lah, kalau panas je terus keluar peluh. Adakah kita nak kontrol, jangan peluh, tak boleh kan. So benda ni berlaku dalam sistem badan kita sendiri. Okay, so next. Yang ini pula, okay, yang ni mungkin another level lah. Alright, so dia kata segumpal, okay, segumpal garam diletakkan dalam sebikar air yang dan dikacau dengan cepat. Okay, dia segumpal bukan yang halus-halus tu, dia macam memang menggumpal ni, seketul. Okay, dikacau dengan cepat, boleh dapati bahawa garam tu tidak banyak melarut. Okay, and apakah yang perlu dilakukan untuk membuatkan melarut dengan lebih cepat? Okay, dekat sini pelajar kena tahu apakah yang mempengaruhi kadar ketelarutan ni, kadar larutan zat telarut. Okay, kalau kita nak mempercepatkan kadar maksudnya dia nak cepat atau lambat. So kalau kita nak cepatkan, selain bilangan air yang banyak, apa yang kita boleh buat untuk mempercepatkan kadar ketelarutan garam tadi tu? Adakah dengan membiarkan di tepi? Kita kacau pun dia tak larut, apatah lagi kalau kita biar, betul tak? Okay, so dekat sini bila membiarkan tu sangatlah tak logik, jadi kita terus bangkah. Alright, tengok pula yang kedua, pilihan kedua. Memanaskan air itu. Okay, bila panas, suhu dia tu meningkat. Okay, dekat sini pelajar rasanya ibu bapa pun boleh buat aktiviti ni dengan pelajar. Okay, satu, letakkan air panas dengan garam, okay, dengan garam. And yang kedua, letakkan pula air sejuk dengan garam. Okay, guna kacau. Okay, yang mana lagi cepat dia melarut? Lagi cepat garam tu hilang. Larut dalam air kan, so tak nampak dah garam tu. Bukan tak ada, dia ada. Cuma kita nak pastikan yang mana lebih cepat. Okay, bila kata kadar ni maksudnya dia punya kecepatan dia ataupun cepat atau lambat satu proses tu berlaku. Okay, so dekat sini kita akan nampak. So air panas ni dia akan lebih cepat melarutkan garam ataupun gula ataupun larutan zat-zat terlarut lah. Okay, kemudian yang ketiga, memecahkan gumpalan garam itu pada butiran yang lebih kecil. Ya, okay, gumpalan garam tu lebih kecil. So size objek ataupun zat terlarut ni dia juga mempengaruhi kadar ketelarutan. So dekat sini jawapan yang paling tepat ialah okay, so jawapan yang paling tepat ialah 2 dengan 3. Alright, so dekat sini awal-awal lagi, okay, untuk pelajar nak jimatkan masa terus buang sini. Okay, jadi soalan A ni salah, pangkah dia, ini pun salah, ini pun salah. So yang tak ada nombor 1 hanyalah B. Okay, ini antara teknik lah kita jawab untuk jawab soalan objektif. Alright, okay, sekarang itu tadi objektif. Okay, objektif ni pun sangat mencabar. Kalau salah je, habis. Okay, so kat sini pelajar kena buat pilihan yang tepat. Sebab ada soalan, pilihan jawapan itu hampir-hampir tepat. Jadi kita kena pilih yang mana yang paling terbaik, paling kena dengan soalan yang diminta. Okay, alright. So sekarang kita tengok pula soalan subjektif. Okay, nampak dekat sini. Alright, soalan ni tanya, dia kata pada pendapat anda, okay, dekat sini dia bagi apa?
kitar gas, kitar karbon ataupun kitar oksigen. Okey, dia kata rajah menunjukkan dua gas X dan Y dalam kitar karbon. Okey, yang mana gas X pula diguna dihasilkan semasa pembakaran dan diguna semasa proses proses ni pokok tu diguna. Okey. So kat sini dia kata proses fotosintesis. Okey. Kemudian gas Y pula, gas Y ni dihasilkan oleh pokok ni dan digunakan oleh untuk pembakaran dan juga untuk respirasi. Okey. Untuk haiwan ataupun manusia bernafas. So kat sini kita kena tengok apa soalan tadi. Okey, soalan dia, pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku kepada kuantiti gas X dan kuantiti gas Y sekiranya semua tumbuhan hijau musnah? Okey, dekat sini pelajar kena tahulah. So kena tahu apakah gas Y dan apakah gas X. Okey, untuk tentukan gas Y dengan gas X ni, itu ialah TP1 dan juga TP2. Alright, so bila pelajar boleh tentukan yang apakah gas X dan apakah gas Y, jadi lebih mudah untuk dia jawab soalan ini. Okey, dia tanya pendapat apakah yang berlaku pada kuantiti gas tu. So kat sini pelajar kena tengok balik. Okey, gas Y ni apa? Ada yang boleh teka ke gas Y ni apa? Okey, kalau boleh teka boleh silakan. Alright, gas Y ni dihasil ataupun digunakan semasa proses fotosintesis. Okay, so of course itu ialah karbon dioksida. Kemudian gas Y pula dihasilkan oleh pokok semasa fotosintesis. So itu ialah oksigen. Okay, jadi kat sini kita tengok bila mana pokok ni dia tak hasilkan. So gas Y ni akan berkurang. Jadi dah tak ada produce untuk gas oksigen. So bila dah stop maka dia akan berkurang. Okay, berkurang. Kemudian yang ini pula pembakaran terus berlaku, maka gas karbon dioksida juga akan meningkat. Okay, so itulah. Jadi bila pelajar dah tahu, dah kuasai TP1 dan TP2, and TP3 ni akan jadi lebih mudah untuk dia. Okay, ni sorry dia typo sikit. Bertambah manakala gas Y akan berkurang. Okay, kita pergi pula soalan yang seterusnya. Sama juga ini, macam ini pun soalan jenis aplikasi. Okay, yang kita tahu dekat sawah padi ataupun tempat-tempat lain ni dia ada haiwan perosak. Okay, yang mana ni sawah padi yang diancam oleh tikus. Banyak tikus kan. So sekiranya anda ingin menggunakan kaedah semula jadi untuk mengawal perosak, ingat sini kita ada dua kaedah kaedah semula jadi dengan kaedah satu lagi. Okay, so apakah kaedah yang patut anda gunakan untuk hapuskan haiwan perosak ni? Tapi kita tak nak guna kaedah kimia. Okay, kita nak guna kaedah semula jadi. So apakah cara terbaik? So dekat sini pelajar kena tahu kaedah semula jadi ni maksudnya dia menggunakan konsep mangsa-pemangsa. Okay, so dekat sini tikus. Tikus ni siapakah dia punya pemangsa? Haiwan mana yang makan tikus? Tapi dia tak makan padi. Jangan makan tikus makan padi pula kan. So kita kena pastikan haiwan ni dia makan tikus dan juga tak makan padi. Tapi sekarang ni dia tanya kaedah sahaja guys. So tak perlulah terangkan haiwan ke apa ke kan. So apakah nama kaedah tu? Nama kaedah saja. Kat sini dia berkaitan dengan terma ataupun istilah yang dipakai dan pelajar kena ingat selalunya pelajar akan lupa istilah-istilah ni. Dia tahu konsep dia bangsa-pemangsa tapi apa istilah dia ni? Apa nama kaedah tu? Okay, jadi kat sini macam mana pelajar nak kuasai, nak ingat benda-benda ni kan? So pelajar kena ada dia punya nota yang khas untuk khas untuk perkataan-perkataan yang dia nak kena tahu ni. Okay, khas untuk istilah-istilah sains. Okay, so yang ini kaedah semua jadi ada dua kaedah. Kaedah kimia dengan kaedah biologi. Okay, so dekat sini kita letak kaedah kawalan biologi. So pelajar pun kat sini janganlah terus bagi tahu letakkan burung hantu. No, dia tanya kaedah saja, okey?
Jadi kaedah saja just letaklah kaedah kawalan biologi. As simple je. Okey, untuk soalan ni 1 markah saja. Tapi dia still lagi tahap penguasaan 3. Okey? Alright, kalau penonton ada soalan, ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat ruangan komen. InsyaAllah yang boleh jawab saya akan jawab. Okay? Alright, so seterusnya, ini soalan yang memang real ibu bapa sekalian. Pelajar akan ditanya dengan soalan-soalan macam ini. Okay? Alif dinasihati oleh doktor untuk meningkatkan keimunan badannya terhadap hepatitis B melalui suntikan. Okay? So terangkan bagaimana keimunan itu diperoleh. So di sini diterangkan macam mana kita dengan suntikan tu dia boleh dapat keimunan. Apa yang ada dalam suntikan tu dan apa yang menyebabkan badan kita tiba-tiba imun. Bukan tiba-tiba lah, maksudnya apa yang menyebabkan badan kita ni capai tahap keimunan tu. Keimunan ni maksudnya dia ada antibody yang cukup untuk melawan penyakit tertentu. Okey, untuk melawan patogen daripada penyakit tertentu. Okey. So dekat sini macam mana kita nak jawab soalan macam gini? Okey. Dia tak tanya tau, dia tak tanya suntikan apa, vaksin ke, vaksin ke, anti serum ke. Okey. So macam mana kita nak tahu? Okey. So macam mana nak jawab soalan ni? Macam mana kita nak terangkan keimunan itu diperoleh dengan melalui suntikan tu saja? Apa yang ada dalam suntikan? Okey, yang ni dia kena aplikasikan apa yang dia belajar lah. Okey, fakta yang dia belajar ialah melalui vaksin. Okey, hepatitis B ni vaksin lah kan? Okey, vaksin. Macam mana vaksin tu boleh menghasilkan antibody dalam badan kita? Alright? So dekat sini, pelajar kena terangkan one by one. Mungkin soalan ni 3 markah ataupun 2 markah. Dia kena terang satu suntikan apa yang dia perlu guna dan macam mana suntikan tu boleh menghasilkan antibody dalam badan dia. Alright, sini pelajar memang kena tengok betul-betul. Okay, so yang ini ialah melalui pemvaksinan, yang mana pemvaksinan ni boleh merangsang badan kita untuk menghasilkan lebih banyak antibody untuk melawan penyakit dengan lebih efektif. Okay, kena ingat vaksin ni bukannya kita tak dapat langsung penyakit tu. Cuma bila ada vaksin, kita dah ada antibody yang cukup untuk melawan penyakit tu. Okey, untuk melawan virus ataupun bakteria yang datang. Okey, tapi ingat vaksin ni untuk penyakit tertentu. Dia tak boleh guna vaksin contoh COVID untuk lawan dengue. Cannot. Okey. So pemvaksinan ni kena faham. Dia kena faham sini maksud pemvaksinan ni. Okey, untuk merangsang badan menghasilkan lebih banyak antibody. So bila antibody banyak, maka kita dah capai tahap keimunan. Ni graf dia lah. Okey, graf keimunan. So bila antibody kita dah tinggi dalam darah, dah capai tahap ni, certain amount ni, maka kita dah pun mencapai tahap keimunan tu. So kat sini kita tahulah keimunan ni apa. Okey, suntikan apa. Alright. So dekat sini pelajar kena tahu. So bila tahu, dia boleh jawab soalan ni. Selalunya dia suruh terangkan ni bagaimana ni pelajar dah ketar, dah macam nak jawab apa ni, macam mana nak jawab ni, tak mau jawab lah. Macam tu. Okay, so sini ibu bapa sendiri kena main peranan bantu anak-anak dalam mengatasi ketakutan tu, mengatasi fobia tu. Okay, actually tak susah pun sebenarnya. Alright. So if ada soalan, okay, sekali lagi saya buka soalan. Jika ada soalan boleh tanyakan dekat sini. Okay, jika ada soalan boleh tanya and yang boleh jawab saya akan jawab lah. Okay, ini soalan seterusnya. Right, soalan yang seterusnya. Okay, semasa musim sejuk, musim sejuk terdapat kenderaan yang menabur garam di atas jalan raya yang berais. Dekat sini mungkin pelajar kita tak aware sebab kita tak tahu, tak pernah hadapi situasi macam gini kan. Okay, tapi kena ingat konsepnya ada. Dia orang belajar konsepnya. Okay, mengapakah mereka berbuat demikian? Terangkan bagaimana. Kita tanya kenapa dia berbuat demikian dan terangkan bagaimana garam ni bertindak balas ke atas ais. Okay, so dekat sini kita kena tahu. Alright, so kalau tengok dua-dua ni, kenapa sini ada salji, sini tak ada? Dengan menggunakan garam saja, okay, salji tu boleh hilang, maksudnya boleh mencair. Jadi kat sini pelajar kena tengok walaupun dia tak pernah melalui situasi macam gini, tapi dia still belajar konsep yang mana garam tu, apa sifat garam
dekat okay, kalau sini kita tengok takat lebur lah. Daripada salji dia melebur menjadi ais, jadi air. Okay, so garam ni menyebabkan apa sampaikan salji ni boleh cair. Okay. So ada penonton nak jawab, boleh jawab soalan ni. Okay, soalan ni dia memang pelajar kena tengok betul-betul. Okay, dengan apa yang dia belajar, sebab kadang-kadang ada pelajar ni dia faham tapi dia tak boleh nak relatekan dengan situasi macam gini. Okay, jadi kita sendiri kena guide dia. Kenapa? Okay, sekarang ni dia guna garam. Lepas tu kenapa dia guna garam kat jalan yang berais? Okay, so dekat sini ini adalah topik air dan larutan untuk sekolah menengah. Alright, so macam kita kena tahu dulu sifat air tu macam mana, apa sifat fizikal dia, apa takat lebur dia, apa takat didih dia. Macam mana kita nak kurangkan takat lebur, macam mana kita nak naikkan takat didih. Okay, selalunya dia akan guna garam lah. Alright, sebab apa? Jom kita tengok macam mana kita nak jawab soalan ni. Okay, macam mana soalan ni? Alright. Garam digunakan, first kali garam digunakan untuk mencair. Kan tanya mengapa kan? So, first jawapan dia untuk mencairkan ais. Yang ni pelajar pun boleh nampak lah kat sini kan. Beza sini dengan sini. Okay, sini dengan sini. So, nampaklah sini ais dia dah mencair. So, kita guna garam ni untuk mencairkan ais supaya boleh lalu atas jalan raya tu. Okay. Lepas tu pula, apa fungsi garam? Garam ni fungsi dia menurunkan takat lebur. So kalau dia turunkan takat lebur, kenapa? Macam mana menurunkan takat lebur tu? Okay. So bila garam menurunkan takat lebur, membolehkan ais di atas jalan raya melebur pada suhu yang lebih rendah. Maksudnya, kalau sekarang sebelum kita belajar, nak leburkan ais ataupun nak mencairkan ais tu, kita kena guna suhu yang tinggi. Okay, sama ada suhu bilik ataupun kita tinggikan lagi suhu dia. Alright. Tapi dekat sini, macam mana kita nak ni kan sebab dia ni sejuk. Penuh dengan salji. So kita guna garam. Ni tak adalah berlaku kat Malaysia kan. Dekat luar negara mungkin selalu adalah macam gini. Alright. Kalau kat Malaysia jarang-jarang, bukan jarang-jarang tak pernah berlaku pun. Okay. So kat sini pelajar kena faham konsep garam tu sendiri dan takat lebur bagi jirim takat lebur. So kat sini kita guna garam untuk membantu meleburkan ais. So membolehkan jalan raya melebur pada suhu yang lebih rendah. Okay. Alright, takkan nak guna api pula kan. So kita guna cara yang lebih praktikal ialah menggunakan garam. Dan benda ni dah pun dipraktikkan dalam kehidupan seharian. So bila kita bincang soalan ni, dia pun tahu. Dia pun walaupun tak pernah hadapi situasi macam gini, tapi dia tahu, macam gitu dekat luar negara. Sebanyak benda dia explore. Ingat sains ni benda yang kita explore. Okay, walau tak semestinya kita kena hadapi benda tu, dengan tengok macam contoh-contoh pun dia dah tahu, dia dah dapat something daripada soalan yang dia bincangkan. So bila benda tu menaikkan rasa macam, dia akan naikkan dia punya curiosity dan inquiry dalam badan dia. Macam gitu. So dia akan tanya soalan-soalan lain. Habis tu macam mana kau tak ada garam? Mulalah kan. So kalau ada soalan kita boleh layan, kita layan lah. Tapi kalau sampai mengapu-mengapu, kita stop. Okay. Next, tengok soalan seterusnya. Okey, sebuah papan tanda seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah diletakkan di hadapan sebuah tandas. Okey, di hadapan sebuah tandas. Alright. So, soalan dia kata, apakah yang boleh dilakukan pada papan tanda itu untuk menarik perhatian lebih ramai orang untuk melihat? Tak adalah orang tiba-tiba lalu je tergelincir, semua tak perasan. Jadi kat sini disuruh pelajar berikan dia punya pengetahuan dia, datangkan dia punya cadangan dia, apa yang boleh dilakukan. Okey, untuk memastikan orang tengok je, okey, aware dengan situasi tu. Selalunya apa yang menyebabkan kita apa yang menarik perhatian kita ni? Adakah benda tu warna yang gelap, warna yang cerah ke? Sekarang warna dah cerah tapi still lagi orang tak nampak. So macam mana kita nak buat supaya orang perasan benda ni? Dekat sini dia kena aplikasikan kemahiran berfikir dia, kemahiran sains dia. Okey, ini soalan sekolah rendah ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab sekarang sekolah rendah pun dah belajar tentang sifat cahaya. Okey, sekolah menengah pun belajar form 1. Okey, form 1 dia belajar topik sifat cahaya ni. So macam mana kita nak naikkan, nak bagi menarik lagi untuk menjawab soalan ni. Okey, macam mana nak bagi orang nampak
So selalunya kita akan aware benda-benda yang catchy dengan mata kita kan. Bercahaya ke, klip-klip ke, macam dekat jalan raya tu, dia kalau kita tengok kan, malam-malam bila ada construction, dekat jalan raya dia akan letak lampu klip-klip supaya orang aware. Yang mana jalan tu tengah dibaiki. So kena hati-hati. Okay. Lagi apa lagi? Selain menarik mata kita, mungkin mata kita tak nampak ke kan. Bukan tak nampak maksudnya tengok benda lain. Lagi apa lagi kita boleh buat? Mungkin benda yang boleh menarikkan pendengaran kita. Kan, menarik pendengaran kita supaya kita macam itu. Contoh macam apa kita buat? Contohnya kalau nampak dekat aplikasi seharian kita ialah kenapa ambulan dia keluarkan bunyi sekali dengan lampu. Lampu kelip-kelip, lepas tu bunyi sekali supaya orang lebih aware sebab dalam tu dalam keadaan cemas. So samalah situasi macam gini. Jadi pelajar boleh aplikasikan, boleh datangkan situasi yang berbeza tapi konsep yang sama untuk diaplikasikan dalam soalan ni. Okay, untuk diaplikasikan dalam soalan ni. Alright, kalau tengok kuning kan, kuning tu kalau baru macam gini okey lah. Kalau dia punya signboard tu dah lama, macam mana pula? Okay, dekat sini kita tengok, okay, kita rangsang kemahiran berfikir dia, okay, supaya dia lebih, dan kita sendiri kena bagi logik dekat pelajar, kena bagi reasoning supaya dia macam, oh patutlah, oh macam tu, oh macam gini, macam tu. Okay, so dia akan rasa macam spark nak belajar. Oh banyak benda sebenarnya. Jadi kat sini dia tak sia-sia. Ada orang dia belajar sains macam, kenapa kena belajar sains? Kenapa kena belajar benda ni? Bukannya buat pun, bukannya kita ni pun. So kita sendiri kena terangkan kenapa dia kena belajar dan apakah benda yang dia boleh aplikasikan dalam kehidupan dia. Okay, right. So untuk soalan ni jom kita tanya, kita tengok. Wah, beri masa Maaf ya. Okay, untuk soalan ni, okay, kita boleh pasang lampu klip-klip macam dekat jalan raya tu kan. Ataupun lampu LED supaya bila kita pasang tu, oh okay, dia macam menarik mata kita. Sebab soalan ni dia tanya, menarik, maaf ya, typo sikit sini. Menarik perhatian. Jadi benda tu mestilah dia berkelip-kelip macam lampu polis yang kereta polis ataupun kereta ambulan. Lepas tu, selain berkelip-kelip, apa lagi kita boleh buat? Kita boleh pasang bunyi amaran pada papan tanda. Walaupun jarang digunakan, tapi untuk jawab soalan ni dia boleh pakai. Okay, boleh pakai idea ni. Ataupun idea lain yang lebih menarik, yang mana mungkin besarkan lagi dia punya signboard ni ke supaya orang aware. Okay. Tapi kita kena guide dia. Berikan contoh yang mudah. Supaya benda tu praktikal. Okay. Jangan pasang batal keliling tu tak praktikal. Okay. Memang boleh selamat, soalan tak praktikal lah. So kita bagi soalan ni, jawapan dia mesti mengikut kehendak soalan dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Okay, so far inilah antara soalan-soalan berkaitan dengan kemahiran berfikir tahap penguasaan 3 iaitu mengaplikasi. Okay, jika tuan-tuan ada soalan dan untuk slide ni saya akan share di channel Anak Bijak Fikir. Okay, bagi beberapa yang nak join, nak dapatkan nota ni, boleh join Telegram Anak Bijak Fikir. Boleh search dari Telegram Anak Bijak Fikir, boleh join di situ dan kita akan kongsikan banyak lagi slide-slide ataupun nota-nota untuk subjek teras dan juga beberapa subjek elektif. Okay, untuk tingkatan 4 dan 5. Alright, so jika tak ada apa-apa, saya harap sangat yang menonton ni dapat something dan boleh juga kongsikan dengan yang lain. Okay, bagi yang terlepas boleh juga pergi semula ke TV Lahazun, ke channel YouTube. Boleh tonton semula video ini. InsyaAllah semoga ini bermanfaat. Okay, jika tak ada apa-apa lagi, saya akan sudahi sesi pagi ini. Jumpa lagi pada petang ni, kita akan adakan Anak Bijak Fikir Challenge. Okay, ABF Challenge yang mana semua pelajar boleh join untuk kumpulkan mata ganjaran dan boleh tebus dengan hadiah-hadiah yang sangat-sangat menarik. Antaranya drone, handphone dan juga tab, dan juga boleh juga kumpulkan untuk tebus mata wang pula. Tebuskan wang ringgit, okay? Dan pada petang ni juga kita ada program bengkel teknik menjawab sains Kelas 2 untuk sekolah rendah tahun 4 hingga tahun 6 dan juga bengkel penulisan bahasa Melayu bagi tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okay?
So itu saja daripada saya. Bagi yang berminat boleh komen di ruang bawah ataupun boleh DM through di Facebook untuk dapatkan maklumat lanjut tentang program-program yang kami adakan di Lahazun Education. Pastikan walaupun PKP, anak kita tidak ketinggalan, tidak tercicir dengan silibus-silibus terkini dan dalam masa sama menguasai kemahiran-kemahiran berfikir. Okay? Kemahiran berfikir ni sangat penting dalam kalangan pelajar hari ini. Inilah kemahiran yang paling mahal. Okay? Alright, so itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada petang ini pukul 5 petang sehingga 5.45. Bye. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistic. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang aku sebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10/10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Lahazun we trust to help me level up. Cheer up, Lahazun we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazun. Lahazun terbaik.